Di Taif kono baling batu, kotuk satu pintu, kono baling batu berdarah-darah. Nabi sanggup kalau itulah harganya untuk sebidang hidayah. Nabi biarlah, yang penting umat aku ni selamat. Sampaikan malaikat sendiri pun beritahu, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupa-rupa hari ini siapa yang pergi buat umrah, pergi haji, singgah Taif, apa? 100% penduduk Taif hari ini Islam. Nabi lembut hati. Nabi pun ampunkan umat. Ayat kita cakap kan. Lepas tu apa ayat orang kita pula? Kau ni sabarlah. Nabi pun ampunkan umat. Jawapan paling popular. Itu Nabi. Dan ni bukan Nabi. Donga ke Nabi, koci hati Nabi. Ingat tak? Nabi donga tau setiap apa yang kita cakap dunia ni. Amin. Nah, tu sebab kita nakkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi ada 3 jenis. Jenis yang pertama, kita dapat keringanan di padang mahsyar. Tak adalah sorik benar. Mungkin orang lain panas, kita redup sikit. Mungkin kita ni perjalanan kita tak sesuka orang lain. Tu pertama. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak payah tertanya dah, dia ni okey, line clear, masuk tahu syurga. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kategori ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Masuk dalam neraka dah, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, pindahkan kita masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Kan? Tak ada guna hidup kalau itu pun tak dapat. Kan? Tu sebabnya bertuahlah bila kita memilih untuk datang masjid. Memilih datang masjid. Sebab ini pun sunnah Nabi. Nabi kata, Nabi suruh semayang jemaah. Macam mana penekanan yang Nabi buat? Penekanan Nabi buat, pergilah salat jemaah di masjid. Sebab Nabi sebut, sampai satu tahap Nabi sebut, kalau ikutkan hati aku, nak aja aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, takut jadi sunnah. Kang imam dah tak ada kerja lain, pergi bakar rumah orang yo. Satu rumah dibakar. Dah imam lambat sampai dah rumah dia orang kena bakar. Kan? Tapi nak tunjukkan sembahyang jemaah itu penting. Penting. Mana tak penting? Sampaikan, cuba kita fikir. Bayangkan tak ada kono-mengono dengan orang kafir ni Yahudi boleh letakkan KPI Yahudi, dia boleh cakap, kita tak takut dengan ancaman orang Islam ni. Tak ada hal. Selagi mana jemaah subuh dia tak sampai 3 saf, kita pun tak takut. Dia pun letak KPI subuh kita, apa kena mengenal dengan kau? Nak tunjukkan apa? Itulah asas kekuatan agama kita, kesatuan masyarakat kita. Betul heboh. Sekarang ni susah lah ekonomi. Panik, duit tak ada. Selalu ngadu macam tu. Susah lah sekarang, barang mahal. Nabi dah pesan. Nabi kata apa? Kalau kamu nak murah rezeki, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang pergi jemaah subuh, kem masjid ada harapan. Orang yang subuh dinosaur tak ada harapan. Bukan subuh gajah lah. Subuh gajah terlambat sikitnya. Subuh dinosaur tu 5 minit sebelum zuhur. Terperanjat imam siapa pula kunut tengah hari ni kan. Ya, tu sebab datang masjid, datang surau jemaah. InsyaAllah kita akan solat sunat 2 rakaat dulu. Jangan risau. Kalau kita datang awal lah. Tu penting. Betul heboh. Macam mana kau ajarlah, macam mana bagilah tips macam mana nak jadi kaya. Nabi khabar banyak kali, kau tak nak dengar. Nabi bukan tak beritahu, dah beritahu dah. Nak murah rezeki macam mana? Ada formula lagi. Tu sebab Nabil, Datuk Roshamno cakap, formula paling senang, nak senang. Apa dia? Formula dia sistem kewangan Islam, iaitu ZAKAT. Zakat. Kita, alhamdulillah, aku zakat settle lah. Tu zakat petarah namanya. Sorry, zakat fitrah.
Zakat pendapatan kena ada bayar. Kita income kita, gaji kita bulan-bulan, pai ke pusat zakat tu Bang, tolong kira bang, ni slip saya pendapatan saya bulan-bulan. Suruh dia kira. Bini abang berapa? 3 baru. 3. Anak, mengambil anak setiap seorang tu 5, 6, 7. Berapa entah kau kira lah dik berapa. Dia pun tak ingat. Kira yang mana sekolah lagi. Kira tak tolak. Okey bang, kalau ikutkan sini, abang punya pendapatan dengan ni, abang cuma kena bayar lebih kurang RM450. Tak apalah dik, kau ganapkan 1,000. Umak yo kan, yo lebih tu saya sedekah. Tengoklah lapang rezeki kita, jangan risau. Betul. Jangan kira benar tu, sebab bila bayar ke amil tu muka toyo kan. Bayar dekat Selangor berapa? RM7 RM7 setengah. RM7 RM7 ni. Ya ke? Nah RM50. Hui, banyak sangat ni. Balance pulang balik. Baru nak semangat amil tu tadi kan. Tak ada aja cakap saya nak zakat ni, kemudian minta tolong masuk dalam tabung tu dalam RM20 saya sedekah. Lagi RM20, ustaz ambil lah buat belanja minum. Ya ke ni? Alhamdulillah, semangat doa, panjang doa gitu. Mudah-mudahan murah rezeki lah apa semua, anak-anak semua hidup bahagia. Betul. Bukan susah mana. Dengan masjidnya, ni sayang ni. Kalau siapa tak menyumbang pembinaan masjid ni, rugi. So godang-godang masjid Chania payah nak roboh ni. Selama-lama selagi orang pakai, orang tu menyumbang walaupun 500. Nin, selagi mana orang pakai dapat saham. Tu sebab sedekah lah banyak. Sedekah pun sunnah Nabi. Itu pun nak bagi murah rezeki. Apalah kata percaya Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, cara syukur salah satu cara sedekah. Dengar orang nak buat rumah nak yatim, sedekah. Dengar nak buat madrasah, bagi. Ini tanya kemen banyak tanya, tengah cucuk duit, nampak budak tu pegang tabung. Nak bina sekolah pondok kau berapa orang datang ni? Ada surat tak? Betul ke saya ni? Ni siapa ni? Cikgu ke mana? Ni nipu ke apa? Tanya dekat setengah jam soal siasat. Yalah. Assalamualaikum. 1 sen pun tak dibagi. Tanya ke main banyak. Bagilah. Nah dik, ni ambil RM20, RM10 masuk tabung. Yang lagi RM10 kau pergi makan, minum. Dah tak raman orang ni. Macam tu kan. Suruh dia. Sedekah. Double dapat itu. Kok dia menipu tu biar dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita bagi, Allah kira dah. Tanya banyak, betul ke tu? Ni duit masjid ni tak apa benda duit banyak tu. Ada pengumuman bah kutipan daripada solat Jumaat pada minggu ini adalah sebanyak RM15,000. Contoh. Mula orang cakap duit banyak, program tak ada tu. Jawab balik kat orang tu, program banyak, kau yang tak ada. Contoh. Maka dia orang yang komplain, orang yang tak datang. Saya cakap satu. Macam-macam komplain. Bukan orang sini lah, tempat lain. Ya? Nah, tu dia. Jadi itu dia. Kita ni nak syafaat Nabi. Selawat ke atas Nabi. Tetapi yang paling penting kita tengok kasih sayang Nabi. Macam saya sebut awal-awal tadi. Nabi macam mana tak sayang kita. Apa-apa pun ingat kita. Nabi pernah tanya tu. Dia tanya, wahai Jibril, neraka ni macam mana keadaan ni? Tak dapat cerita. Ya Allah tahu. Jibril kata, ada 7 pintu. Pintu pertama adalah nama neraka Sakar, neraka Hawiyun. Disebutlah. Neraka ni pintu pertama untuk orang kafir, pintu kedua untuk orang yang menyembah api, pintu ketiga untuk orang munafik, untuk orang ada dicerita. Untuk syaitan dan iblis, pintu ke-6 untuk orang kafir. Disebut. Sampai pintu ke-6 senyap dah Jibril tak jawab ni dah. Nabi pun tanyalah pintu ke-7. Kau ceritalah pintu ke-7 macam mana lah. Tak apalah, kau tak payahlah tahu. Kau cakaplah pintu ke-7 tu untuk siapa? Maka jawab Jibril, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu adalah untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis Nabi sampai pengsan. Jibril pun menangis. Tengok Nabi kita menangis.
Maka Jibril letakkan kepala Nabi Muhammad atas pangku yang pengsan tadi, menangis. Bayanglah menangis sampai pengsan. Kita menangis, laki meninggal pun tak sampai macam tu. Ini Nabi menangis sebab umat dia. Nak azan dulu. Azan. Sabuknya. Jadi bayangkanlah, kita menangis pun tak sampai macam tu lah kan. Kalau ada saudara meninggal ke apa, tak lah sampai macam tu. Nabi memikirkan umat yang menangis sampai pengsan. Dan bila terjaga, Nabi tanya balik kat Jibril, wahai Jibril, adakah seorang umatku masuk ke dalam tu? Makna Nabi mengharapkan pintu tu mungkin ada, tapi tak ada umat yang masuk. Jawab Jibril, ada wahai Muhammad. Nabi punya sedih, masuk dalam rumah Nabi tak keluar-keluar. Nabi keluar hanya solat, Nabi masuk balik rumah. Tak ada berburak dengan orang. Nabi sedih benar, dalam sembahyang pun Nabi menangis, memikirkan nasib umat dia. Sampaikan Nabi, ketika Nabi nak wafat sekalipun, nak wafat dah, dalam lemah tu Nabi tanya ke Jibril, wahai Jibril, tak ada ke apa-apa berita gembira yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Kau cakaplah. Kau cakaplah wahai Jibril. Ada wahai Muhammad. Kau dah tentu dah dijamin syurga oleh Allah. Kau tahu bukan itu yang aku nak dengar. Tolonglah kau cakap kat aku. Akhirnya Jibril kata, jangan kau risau. Allah Ta'ala dah tentukan, dah jamin dah. Syurga tu diharamkan, syurga tu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk dalam tu, baru orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum sikit, fikir umatnya. Waktu ditarik nyawa Nabi ni, ya Allah sakitnya, Nabi kata, ya Allah sakitnya. Nabi sakit bukan fikir diri dia. Nabi kata, macam mana umat aku nak tanggung sakit macam ni kata. Fikir lagi tu, dah hujung nyawa tu, boleh fikir lagi pasal umat dia. Macam ni punya sakit, macam mana umat aku nak tanggung sakit macam ni? Sakit cabut nyawa ni, sampaikan bila malaikat nak cabut nyawa dia sendiri, sampai tak akhir nanti bila manusia semua dah mati, malaikat pun Allah Ta'ala perintahkan cabut nyawa dia. Cabut nyawa Jibril, cabut nyawa malaikat-malaikat. Akhirnya malaikat maut kena cabut nyawa dia sendiri. Bila dia cabut nyawa dia sendiri, baru dia tahu, oh, sah sakitnya kalau aku tahu macam ni. Dah tentu-tentu dia tarik lembut nyawa dia tu. Dia kata kalau macam ni sakitnya, tentu orang yang beriman tu aku lebih lembut lagi. Dia nak lembutkan lagi. Macam itulah keadaan. Dan Nabi masa tu sampai minta, ya Allah, kau bagilah ke aku kesakitan ni semua, kesakitan umat tu bagi ke aku, supaya umat aku tak sakit macam aku ni lah. Macam tu sekali Nabi sayang kita. Kita umat kalau bab bercinta dengan, biar kering air di laut, terbakar seluruh tambelantara. Kau main lagi menyampah dengan, kan? Tapi dengan Nabi kita, itulah masalah. Sedangkan Nabi dah tunjuk kecintaan yang sangat mendalam pada kita semua. Tu yang ada setengah pandangan kata, kesakitan yang umat Nabi Muhammad tanggung tu dah tinggal 1/3 dah. Sebab lagi 2/3 tu Nabi dah minta, Nabi dah ambil dah untuk umat dia. Ada pandangan kata, sakit, tetap sakit. Sah sakit. Sampaikan sahabat-sahabat pun pernah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Yang paling aku rindu umat akhir zaman. Kenapa pula? Umat akhir zaman tu kita lah. Kenapa pula? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh beriman kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Mak, kita ni datang ni, pergi Maulid Rasul, tanda sayang kita ke Nabi, sedangkan kita tak pernah tengok Nabi.